Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan pada Misbah, Balkis, Uziza dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan, Nur Aznina Nur, InsyaAllah malam ni kita akan bincangkan ayat 143 hingga 142 hingga 143 dari surat Nisa. Lagi mengisahkan tentang sifat karakteristik golongan munafiqun untuk kita jauhi. Dan bagaimana cara merawat diri kita yang mungkin sedikit sebanyak dipengaruhi dengan sifat-sifat nifaq. Apakah amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seseorang daripada menjadi golongan munafiqun? Sampai para sahabat yang unggul seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu pun merasa bimbang andai diri beliau tergolong di golongan dalam golongan ahlun nifaq, golongan munafiqun. Lalu beliau bertanya kepada sahabat yang menjaga rahsia Rasulullah SAW, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, adakah nama beliau termaktub di kalangan ahli golongan munafiqun yang sangat ditakuti digeruni itu. Demikianlah keprihatinan para sahabat bagi menjaga diri mereka, kualiti iman mereka, taqwa mereka agar tidak disemari dengan sifat nifaq. Ahlan salam Tengku Murni yang mulia. Jadi malam ni kita lihat ni ayat 142 hingga 143 surat Nisa. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, tolong buka pada jilid yang kedua, buka surat 590. Kita masih lagi dalam kempen Satu Rumah Satu Tafsir yang akan melayakkan tuan-tuan untuk mendapat buku hadiah yang menarik yang bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Buku kuning besar ni adalah karya para cendekiawan, para ilmuwan, para ahli bahasa yang bukan sahaja mengetengahkan nama-nama untuk kita ambil bagi anak-anak, bahkan dia menjadi rujukan seperti Syiar A'lamin Nubala yang saya cerita pada tuan-tuan tentang kisah para sahabat, para ulama, para salihin, para mufassirin. Dan ni kita akan dapati nama-nama tersebut termaktub, diceritakan siapa Ibn Jarir Tabari, Ibn Katsir, tengok ahli tafsir yang sebut Sya'rawi, Ar-Razi, Imam As-Suyuti, ada gambar lagi Syekh Mutawawi Sya'rawi kat sini. Jadi dapatkan tafsir Ibn Katsir, nanti tuan-tuan akan beroleh kitab Ensiklopedia Nama-Nama Anak yang sangat istimewa ini untuk menjadi rujukan, bukan sahaja tujuan untuk memberi nama kepada anak-anak, malahan untuk mengenali para salafus salih, para ulama, para muhaddisin, mufassirin dan sebagainya. Baik tuan, sementara stok masih ada sementara kita masih lagi dalam kempen Satu Rumah Satu Tafsir sekarang. Baik, kita buka pada muka surat 590 ayat 142 hingga 143, cuma 2 ayat saja malam ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas penipuan mereka. Dan mereka berdiri untuk salat, maka mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan salat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu di antara yang demikian, iman ataupun kufur. Tidak masuk dalam golongan itu orang-orang iman dan tidak boleh masuk di kalangan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan dapat jalan untuk beri petunjuk kepadanya. Baik muslim-muslimat yang dimuliakan Allah, yang dikasihi dan dirahmati olehnya, kita baca huraian yang dikemukakan oleh Ibn Katsir dan tafsir yang istimewa ni. Perbahasan tentang ayat ini sudah pun kita lalui di awal surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah Taala, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Sedangkan dalam ayat yang kita bacakan pada kali ini dalam surah Nisa, iaitu kalau kita ikut pada turutan Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, maka dekat sini Allah membawakan sekali lagi kepada kita tentang sifat golongan munafiqun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
mereka itu, iaitu orang munafikun, nak menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Ini dalam bahasa Arab dipanggil musyakalah. Musyakalah kerana sifat khida' ini tak sesuai lah, kerana ia mengandungi unsur hila, unsur kazib, unsur khiyana. Sedangkan Allah SWT Maha Suci, daripada namanya pun tidak ada mengandungi nama-nama yang buruk seperti itu, sifat-sifat negatif maksudnya. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah di sini dalam bab balaghah namanya musyakalah. Musyakalah ni berarti tuan-tuan, mereka buat tipu daya untuk mengenakan umat Islam, tetapi mereka sendiri yang terkena dengan sebab tipu daya mereka lakukan itu. Jadi dalam konteks saya Quran, kita adab kita dengan Allah SWT, kita kena berhati-hati dari sudut penterjemahan supaya tidak membawa maksud yang menyeleweng daripada apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Itu sebab orang-orang Orientalis ini mereka cuba untuk menyelami Quran, tapi hati mereka berasingan daripada Quran. Maka mereka tidak faham apa yang dibawa oleh Allah dalam i'jaznya, dalam hidayah yang dikemukakan oleh Allah SWT. Jadi kitab ini merupakan kitab hidayah. Kalau dibaca untuk mencari kesalahan padanya, tentulah mereka akan berjumpa, tapi mereka tidak faham sebenarnya. Boleh dibalas balik segala tipu daya itu, seperti dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi dan tafsirnya. Jadi dalam ayat ini bila kita lihat, wa huwa khadi'uhum, Allah akan balas tipu daya mereka itu. Allah akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke dalam kezaliman dan kesesatan mereka, serta menjauhkan mereka dari kebenaran dan dari tercapainya di dunia itu. Begitu pula pada hari kiamat. Dalam hadis mengatakan, man sama'a sama'allahu bih, wa man ra'a Allahu lah bih. Siapa yang menginginkan sum'ah dalam amalannya, maka Allah akan menampak karyanya di hadapan makhluk. Dan siapa yang menginginkan dilihat amalnya, maka Allah pun akan menyingkapkannya pada hari kiamat. Jadi maksud kat sini, kalau kita berniat untuk melakukan satu keburukan, kejahatan, sebenarnya Allah SWT mampu untuk menampakkan kejahatan yang terdapat dalam hati kita itu, sehingga menyebabkan apa yang kita tampilkan tidak akan dibaca orang tentang tindakan kita itu, melainkan padanya adalah keburukan, pengkhianatan, niat-niat yang buruk. Maka semuanya akan didedahkan oleh Allah SWT di dunia lagi. Jadi bila kita lihat dalam ayat ini, wa idza qamu ila salati qamu kusala, bila golongan munafik ini berdiri untuk salat, mereka akan berdiri dalam keadaan pemalas. Sedangkan salat ni merupakan tonggak yang paling penting dalam rukun Islam. Maka si munafik ini bila dibangun untuk salat, dibangun dalam keadaan malas, culas, mukanya pun panjang, hidungnya memang dalam keadaan keadaan yang sangat benci dan tidak suka untuk melakukan ibadah yang penting ini. Mungkin mereka sembahyang pun tidak berwuduk. Maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai rahimahullah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, itu sebab kalau kita baca ayat ini, kita diajar untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita, bahawa makruh kalau kita salat dalam keadaan malas. Maka kita hendaklah bagi motivasi kepada mereka untuk sembahyang, agar sembahyang akan ceria, gembira, bermotivasi. Jadi kerana kita sedang munajat dengan Allah SWT, dan setiap kali kita mengungkapkan Al-Fatihah itu, rangkap-rangkapnya ada balasan daripada Allah, seperti yang kita tahu dalam hadis sahih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, hamidani abdi, Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, Maliki yaumiddin, majadani abdi. Kita baca rangkap itu dengan penuh penghayatan, sepatah-sepatah sebenarnya ada jawapan daripada Allah SWT. Hamba-Ku sedang mujiku, Allah, hamba sedang minta kepadaku, hamba sedang agung-agung, maka dia sedang minta baginya apa yang diminta. Sebenarnya jawapan daripada Allah SWT, tuan-tuan. Maka alangkah ruginya kalau kita melaksanakan salat seperti kaum munafikun itu, yang salatnya hanya untuk melepaskan batuk di tangga. Kan tak salat kan orang tanya kenapa tak salat. Kalau tak puasa kan nanti orang tanya kenapa tak puasa. Maka berpuasa, ibadah yang lakukan semuanya untuk menjadi bila manusia tanya mereka ada jawapan. Setakat itu sahaja. Jadi Allah menjelaskan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka bangun untuk salat, mereka bangun dengan keadaan malas. Bila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan keadaan malas. Ini sifat zahir yang nampak pada wajah mereka. Allah SWT menyebutkan sifat batin mereka yang rosak, yura'unan nas. Mereka melakukan semuanya untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ya, itu sebab tuan-tuan yang mulia sekalian, ketika Nabi SAW keluar untuk menunaikan ibadah haji, Nabi SAW itu mengungkapkan doa yang telah saya ajar kepada tuan-tuan. Allahumma hajjatan la sum'ata fihi wala riya. Ya Allah, ini merupakan ibadah aku, haji aku. Itulah haji Nabi yang pertama dan terakhir. Baginda laksanakan, baginda berdoa kepada Allah SWT dengan munajatnya, ya Allah, ini merupakan ibadah aku kepadamu. Aku mohon kepadamu selamat daripada sum'ah dan juga riya.
Sum'ah ni apa tuan-tuan? Sum'ah ni perkataan sami'ah. Berarti kita ni dalam hidup suka kalau manusia menyebut-nyebut tentang kebaikan kita. Riak pula dia perkataan ra'a, yurai, daripada ra'a, yara, iaitu melihat. Kita suka kalau menampak-nampakkan ibadah kita itu depan orang supaya orang nampak. Kalau sum'ah tadi, kita suka untuk orang bercerita tentang kebaikan-kebaikan kita dan kita pula dengar. Kalau orang ceritakan dan kita sembunyikan benda itu tuan-tuan, maka itu satu busyra, satu tanda amalan kita diterima oleh Allah, kerana kita sudah berusaha untuk melindunginya tapi Allah yang membukakannya. Jadi bila dibuka satu amalan kebaikan dilakukan oleh si hamba itu tanpa disengajakan, itu tanda berita awal penerimaan amalan itu di sisi Allah, sampai dia tak boleh nak ditutup sehingga semua orang tahu. Sebaliknya, kalau kita melakukan satu perkara itu nak tunjuk kepada manusia, maka itulah, setakat itulah yang kita dapat tuan-tuan yang mulia sekalian. Baik, sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan untuk mendapatkan kurma McJowl yang datang dari Palestin, diimport ke negara kita dari Jordan. Tengok ni tuan-tuan, ni kurma McJowl yang Allah sebut dalam surah Maryam. Wahuzi ilaiki bizitin nakhlati tusaqit alaiki ritaban janiyya. Kurma McJowl dari Palestin tuan-tuan ni. Cantik dalamnya. Ya Allah, menyelerakan. Ini yang kalau dimakan sebiji pun cukup untuk kita berpuasa. Sekarang pun nak dekat dengan bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Maka kita ada peluang kita puasa sunat. Inilah bekalan untuk puasa sunat. Itu sebab kita lihat kadang-kadang sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Saya pernah ajar pada tonton bagaimana mereka mengambil wuduk dengan air sedikit. Mereka tak selalu pergi ke tandas macam kita, kerana makanan mereka makan organik yang baik-baik tuan. Kita makan semua processed food kan. Racun kita tak perasan. Makanlah benda organik macam ni tuan-tuan. Galakkan isteri anak-anak kita untuk menggunakan. Perempuan yang menyusukan anak, baby kecil, orang tua, orang muda pergi kerja, tak nak makan banyak, makanlah benda ni tuan-tuan. Dan kami pun adalah pengimport ajwa. Ni ajwa pula ajwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan dalam hadis sahih, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduruhu sumun wala sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji setiap pagi, maka dia akan selamat daripada racun dan juga sihir. Racun ni maksud Nabi sallallahu begitu menjangkau zaman, kerana zaman kita ni macam-macam makanan kita makan mengandungi benda yang tidak baik, yang tidak organik tuan. Sayurannya, kambingnya, lembunya, Allah, ayamnya. Ayam itu diadakan lampu pagi ke petang, siang ke malam, supaya ayam itu merasakan tak ada malam. Makan je kerjanya, supaya nak kejar target untuk sembelih dalam masa yang singkat tuan ni. Kesian ayam dipaksa untuk usaha dengan cepat. Maka Nabi kita SAW telah bersabda 1400 tahun lalu, menghindari racun dan juga sihir, makanlah ajwa 7 biji satu pagi, dapatkan benda zat travel tuan ni. Itu juga kurma McJowl ni, McJowl Palestin, cantik bekasnya. Setengah kilo macam ni. Tuan-tuan dapatkan kurma McJowl dan juga ajwa dengan nilai 1 kilo ke atas, tuan-tuan akan dapat hadiah buku ni. Satu-satu hadis pengubatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun sakit juga, Rasulullah manusia. Innama ana basyarum mithlukum. Orang yang kata Nabi tak pernah sakit tu salah sebenarnya. Nabi sakit sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah mengadu sakit kepala, Nabi pun sabda, aku pun sakit kepala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara amalan-amalan pemakan Nabi, macam labu, habatus sauda. Nabi berbekam sallallahu alaihi wasallam. Nabi gunakan madu. Ni semua ada kat sini. Hadis-hadis pilihan tentang cara pemakanan dan rawatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Buku ni harga RM23, karangan Fadil Ustaz Ahmad Adnan Fadil, yang merupakan pengarang buku bestseller iaitu Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan tuan, siap kurma yang tuan-tuan beli, tuan-tuan akan dapat hadiah buku ni bagi tuan-tuan yang beli lebih daripada 1 kilo. Baik, kembali pada topik bincangan kita, iaitu tentang sifat munafik yang sangat ditakuti oleh para sahabat. Andai ada sifat seperti itu dalam diri mereka, iaitu golongan munafik ni kerjanya untuk menunjuk-nunjukkan kepada manusia, kerana seumpama kehidupan orang kafir ni tiada akhirat, maka mereka cuba untuk mendapatkan apa sahaja penuaian, tuaian, harvest kebaikan mereka itu di dunia. Mereka tak nak ke akhirat, mereka tak nampak akhirat, mereka gelap mata mereka daripada melihat akhirat. Sedangkan orang beriman takut kalau amalan-amalan mereka lakukan itu akan mengakibatkan tiada lagi bahagian untuk mereka di akhirat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang merupakan jutawan terkemuka hartawan itu, dibawa makanan untuk berbuka puasa,
puasa sunat beliau, maka beliau tiba-tiba teringat ayat azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ambillah kamu kebaikan-kebaikan untuk kamu di dunia, tiada lagi bahagian untuk kau di akhirat. Padahal ayat ini turun untuk mengisahkan tentang kaum kafirin. Tapi Abdurrahman bin Auf ni cemas dia baca ayat itu, merasakan untuk dirinya. Dia berkata, Mus'ab bin Umair masuk Islam lebih awal daripada aku, demi Allah dia lebih baik pada aku. Dia telah mati bersama aku, dia tak rasa nikmat kekayaan seperti aku rasa. Aku bimbang Allah telah mendahulukan untukku nikmat-nikmat kekayaan ini, dan tiada lagi bahagian untukku ke akhirat. Maka Abdurrahman pun tak jadi nak buka puasa pada itu, tolaknya susu, semua makanan yang ada tu. Dia nangis terisak-isak, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi demikianlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka punya kacamata perspektif akhirat yang sangat aktif, menyebabkan seseorang mereka cukup takut buat satu perkara setakat balasan dunia, pujian manusia semata-mata, di sisi Allah tidak dipandang sama sekali. Baik tuan-tuan ya. Jadi dalam penjelasan Imam Ibn Katsir lagi pada muka surat 501, mereka tidak ada keikhlasan. Mereka hanya melakukan ibadah itu untuk dilihat oleh Nabi SAW. Artinya pada waktu malam yang gelap seperti isyak dan subuh, mereka tidak tampil ke masjid, menyangkakan bahawa tiada sistem pencahayaan pada zaman itu, iaitu Nabi tidak melihat mereka, maka tak perlu datang. Ya, jadi tanda orang itu mula berjinak-jinak dengan sifat nifak apabila dia berkira-kira untuk datang sembahyang isyak dan juga subuh berjemaah. Kalau musim PKP ni satu hal lah tuan-tuan, semua kita tak dapat pergi ke masjid barangkali, terhalang pergi ke masjid barangkali, mungkin nama kita tak terpilih untuk dijemput ke masjid macam kat Negeri Selangor ni contohnya. Allahumma rfa' anna al-bala wal ghala wal fahsya wal munkar, ya Allah angkat daripada kami segala bentuk wabak, penyakit dan juga bala dan juga perkara-perkara fahisha dan perkara mungkar yang banyak berlaku pada kami, ya Allah. Jangan jadikan ini sebagai hukuman untuk kami, wahai Tuhan. Jangan haramkan kami untuk berjumpa dengan hamba-hamba-Mu yang beriman, orang-orang salih di masjid itu lagi, wahai Tuhan. Amin ya Rabb ya. Jadi tanda orang ini mempunyai sifat nifak, iaitu dia gagal untuk datang sembahyang subuh dan juga isyak, kerana padanya pada waktu itu Nabi tidak lihat, tak ada cahaya, tak nampak. Bila tak nampak, maka susahlah, buat apalah pergi, susah. Saya kat rumah tu tak sembahyang, Nabi bukan tahu. Kalau Nabi nampak, kita kena pergilah waktu-waktu yang zahir cahaya, nampak cahaya ya. Baik. Sebagaimana disebut dalam hadis sahih ini maknanya Bukhari dan juga Muslim ya, bahawa Rasulullah SAW sabda, askalu salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan. Wa kad hamamtu an amura bis salati fatuqam, summa amura rajulan fayusalli bin nas, thumma antaliqu ma'i bijalin wa ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uhari alaihim buyutahum bin nar. Salat yang paling berat untuk kaum munafikun adalah salat isyak dan juga salat subuh. Kalaulah manusia mengetahui kelebihan yang ada pada sembahyang isyak dan subuh secara berjemaah, mereka tidak ada pilihan untuk datang melainkan kena merangkak, maka tentulah mereka akan merangkak. Sungguhnya aku terfikir untuk menyuruh orang, memanggil orang untuk salat agar dilaksanakan. Bahkan aku terfikir untuk diperintahkan bersama dengan salat berjemaah, kemudian aku pergi dengan beberapa orang membawa ikatan kayu api ke rumah orang yang gagal datang sembahyang di masjid untuk aku bakar rumah mereka. Hadis ini menjadi dalil dalam mazhab Hambali bahawa salat berjemaah itu hukumnya adalah wajib, fardu ain, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Baik. Jadi firman Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat Allah melainkan sedikit saja. Iaitu pada waktu salat mereka tidak khusyuk dan tidak mengerti apa yang mereka lakukan, bahkan dalam salat mereka lalai dan bermain. Mereka berpaling daripada kebaikan. Imam Malik meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW sabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai asy-syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah salat orang munafik, itulah salat orang munafik, itulah salat orang munafik. Dia duduk menunggu matahari hingga matahari berada di antara dua tanduk syaitan, maka dia pun sembahyang dengan kelam kabut, seperti burung matuk bijirin. Mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit sahaja. Ini satu lagi amaran Rasulullah SAW terhadap golongan munafik. Dia ingat Allah ni pada waktu-waktu tertentu saja. Kat sini ada satu ulasan yang menarik tuan-tuan tentang sifat orang munafik seperti disebut oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, tafsir Kasyaf. Tafsir Kasyaf ni menarik tuan-tuan. Benarlah kata beliau tentang tafsirnya Kasyaf itu,
apa kata-kata yang menarik sekali At-tafasiru fid dunya bila adadi wa laysa fiha mithla kasyafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu innal jahla da'un wal kasyafu kasyafi, kata Imam Zamakhsyari. Tafsir kat dunia ni ada banyak, tapi tak ada satu pun sama dengan tafsir aku, namanya kasyaf. Kadang kau nak dapat hidayah Allah, kau bacalah kasyaf. Kerana penyakit itu kena cari ubatnya, dan ubat bagi kejahilan adalah kasyaf. Memang menarik tuan-tuan tafsir kasyaf ni bagi kita yang baca. Tapi saya tak tahulah apakah mampu saya nak terjemahkan bahasa Melayu atau tidak, kerana keindahan bahasanya, kehebatan yang tersemat dalam penjelasan beliau. Lalu beliau berkata, wa hakaza tara kaseeran minal mutazahirin bil Islam law sahibtahu al-ayyama wal layali lam tasma' minhu tahlilatan wala tasbihatan wala tahmidatan walakin hadithuhu kulluhu anid dunya yastaghriqu bihi awqatahu la yaftur anhu. Kamu lihat sifat orang munafik ni, Allah susah. Kamu nak cari orang munafik, kadang-kadang kamu lihat keliling kamu pun ramai orang munafik. Kalau kamu jumpa dia pagi, petang, siang, malam, semua dia cerita buat bisnes je, tak ada cerita benda lain. Cerita duit, cerita harta, cerita kereta, cerita hiburan, cerita itu, cerita ini. Tak ada benda lain dia nak cerita. Tak ada satu pun kalimah. Kalau ada pun cuma insya-Allah, alhamdulillah. Itu pun untuk menyokong lagi kata-katanya. Allahu akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Bukanlah Imam Zamakhsyari ataupun para ulama ini memusuhi orang bisnes, bukan. Tapi maksudnya bisnes ni terlalu mengongkong hidup orang sampai dah tak ada masa lah untuk cerita benda lain, cerita tentang jariah ke, cerita tentang ilmu ke, cerita tentang amal salih ke. Bisnes cerita pagi, petang, siang, malam. Maka kita bimbang kalau ada sifat seperti ini, kita sudah jauh daripada GPS akhirat kita. Kita kena ingat bahawa memanglah semua orang nak jadi kaya. Kaya yang menyebabkan kita mulia, tak minta-minta pada orang, boleh bayar hutang, boleh bantu orang susah. Tapi kena ingat, akaun akhirat kita juga kena penuh, kena seimbang. Jangan duk sibuk bisnes sampai sembahyang asar pun pukul 7 suku, maghrib masuk 7.20. Ni apa benda punya cerita ni? Bangun subuh pun pukul 8 pagi. Kerana malam tadi sibuk duk bincang itu, bincang ini, buat post itu, post ini, sampai buat apa newsletter itu, newsletter ini, dropship itu, dropship ini. Pukul 3-4 pagi belum tidur lagi, pukul 5 pagi baru nak tidur, pukul 8 pagi baru bangun. Ini apa pun cerita ni tuan-tuan? Jadi kena seimbang lah. Dunia kau ada, akhirat kau ada. Memanglah bisnes itu sebahagian daripada ibadah, tapi dengan syarat kau penuhi dulu yang asas-asas ni. Sembahyang kau, puasa kau, zakat kau, haji kau, zakat kau. Benda ni bila sempurna, barulah yang lain tu melengkapkan. Tapi kalau benda itu kau nak sempurnakan, benda ni semua terkorban, maka sebenarnya engkau bukan bisnes dengan Allah, engkau bisnes dengan syaitan. Sebab ada ulama menulis kitab Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Pembeza di antara para pembantu agama Ar-Rahman dengan para pembantu syahwat syaitan. Jadi nilai diri kita, rujuk diri kita, cek diri kita masa ke semasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kata Imam Zamakhsyari tentang sifat orang-orang munafik ini. Payah nak ingat Allah SWT dalam kehidupan sehariannya sentiasa mencerita tentang bab dunia, bab kebanggaan, perlombaan, bercerita tentang syahwat, cerita tentang maka bahagian agama ni makin nipis, makin hilang, makin luput. Memanglah cerita agama ni tak ada siapa yang suka. Kalau kita masuk Facebook, cerita tentang benda-benda yang mengarut, benda-benda sensasi, benda-benda fantasi, benda-benda apa lagi, Illuminati, ramailah orang datang tengok. Tapi kalau cerita buat agama ni berat, memang berat, susah orang nak tengok. Apa nak buat tuan-tuan? Ini jalan kepada Allah SWT. Hufatil jannah bil makari wa hufatil nar bi syahawat. Dibuka jalan ke neraka itu dengan kapet merah, keindahan, keseronokan, benda-benda yang syokkan diri kita, gembirakan kita. Tapi cerita buat akhirat lah benda-benda yang berlawanan dengan nafsu syahwat kita, maka payahlah kita nak pergi tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Tu saya risau ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, kembali kita kepada ayat tentang munafik ini. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik ini berada dalam keadaan keraguan. Nak kata dia beriman tidak, nak kata dia bersama kufur pun tidak. Dia ni keliru. Dia ni confused. Dia tak tahu mana satu dia nak pergi. Orang munafik ini bingung.
dia tidak tahu apa dia nak buat. Akan tapi lahirnya macam orang beriman dan batinnya macam orang kafir. Itu sebab nanti kita akan lihat orang-orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah dalam susunan api neraka yang kita tahu ada 7 tingkat itu. Ya, neraka yang paling bawah namanya Jahannam. Bahkan orang munafik duduk dalam Jahannam itu pula disil, ditutup, kotaknya itu dimangga, ditutup, dikunci, tak boleh bercampur dengan orang kafir yang berada dalam di ka'ar, di dasar api neraka itu. Orang kafir tidak bercampur dengannya. Kenapa nanti saya akan jelaskan apakah sebab munafik berada di tahap yang lebih teruk daripada orang-orang kafir. Di antara mereka ada pula yang dibuat bimbang dan keraguan, terkadang cenderung kepada kaum muslimin, kadang cenderung kepada kaum musyrikin. Itu sebab Allah Taala menjelaskan tentang mereka, kullama adha'alahu masyawfi wa idza adlama alaihim qamu. Dan surah Al-Baqarah Allah ceritakan setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka pun berhenti. Orang berjalan dalam gelap, hujan lebat, kilat datang mancar, halilintar, dia pun jalan. Halilintar hilang, dia pun terhenti. Inilah keadaan orang munafik yang memang jalan dalam kegelapan. Bila Allah menjelaskan perkataan muzabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi datang Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah telah menjawab maksud muzabzab ini, tazabzub ini. Maka jawapan Nabi, mathalun nafiq kamathali syatil a'irati bainal ghanamain tu'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan wa la tadri ayyuhuma tattabi'u. Nabi SAW mengumpamakan orang munafik ni macam seekor kambing yang ragu-ragu. Dia biri-biri. Kambing yang ragu-ragu ataupun biri-biri ini duduk dalam kumpulan kambing. Bayangkan seekor biri duduk dalam kumpulan kambing. Dia memang satu spesies. Tapi dia pun tak tahu kenapa lah aku lahir daripada mereka. Mungkin bahasanya pun sama, kambing dengan biri ni. Kalau kat negara ada kibash. Jadi bila kambing ini duduk di kalangan biri-biri, maka dia pun hairan. Aku ni nak pergi belah sini ke nak pergi belah sini? Dia jadi keliru. Maka inilah sifat munafik, yang mana dia keliru sama ada nak ikut orang beriman ataupun nak ikut golongan kafirin, musyrikin. Kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, bila kamu lihat perkataan muzabzab ini, ia tazabzab. Muzabzab ni hal yang mana Allah gambarkan zabzabuhum asyaitan, zabzabahum asyaitanul hawa bain iman wal kufur fahum mutaraddidun bainahuma mutahayyirun wa haqiqatul muzabzib alladhi يذب عن كلا الجانبين أي يذاد ويرفع فلا يقر في جانب واحد كما قيل فلان يرمي به الرحوان إلا أن ذبذب فيها تكرير ليس في ذبي كأن المعنى ini merupakan يتردد. Orang muzabzab ni bahawa mutaraddid, mutahayyir. Dia tidak tahu mana satu dia nak pergi. Dia macam lalang. Mana yang angin bertiup dia pergi ke situ. Mana ada kebaikan untuknya dia akan menurut mereka. Tapi anda ada sebarang bahaya dan juga musibah, dia tidak akan bersama dengan mereka. Maka muzabzab ini berarti yazabzabuna qulubuhum yuzabzibuna qulubahum aw dinahum aw ra'yahum bimakna yatazabzabun kama jaa salsala wa tasalsala bimakna fi mushaf Abdullah mutazabzabin. Ada qiraah yang baca sebagai mutazabzabin. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ini menunjukkan kepada seorang yang tidak dapat tetap dalam satu keadaan. Ada yang baca mudabdabin, ada baca muzabzabin, ada baca mutazabzabin. Ini merupakan kiraat-kiraat yang ada perbezaan. Maka orang yang bersifat munafik ini, dalam hatinya ada nifak ini, dia merupakan orang yang confused. Dia tidak tahu mana satu dia nak ikut. Semalam saya cerita kepada tuan-tuan tentang seorang yang bernama Julas bin Suwaid yang akhirnya masuk ke barisan orang-orang Islam selepas anak tirinya yang telah kita pelajari bernama Uwaimir bin Su'aid itu berjaya menunjukkan kepada Rasulullah bahawa ayah tirinya itu tersilap. Ayah tirinya kemudian bertaubat jadi orang Islam yang baik. Kita telah bincangkan. Jadi si munafik ini dia punya pilihan. Allah tidak mendedahkan identiti di depan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan saya telah bincangkan bahawa Nabi sentiasa menyembunyikan identiti di mereka. Bahkan ketika Umar Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Huzaifah bin Al-Yaman, apakah nama beliau termasuk dalam golongan itu? Huzaifah mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin, tidak wahai Umar Khattab radhiyallahu an. Dan saya tidak akan berkata kepada sesiapa lagi selepasnya sama ada ya atau tidak. Kalau dia orang bertanya pada saya tak akan jawab ya atau tidak. Kerana Tuhanlah yang terakhir saya jawab. Yang pertama dan terakhir saya pegang amanah Rasulullah SAW untuk tidak bocorkan. Saya telah bincangkan dengan tuan-tuan, kata para ulama hadis, ulama tafsir dalam isu ini, ulama sirah macam Maulana Hasan Ali An-Nadwi,
Mengapa Nabi tidak ambil tindakan kepada kaum munafikun itu? Kerana kalau Nabi membunuh seseorang, orang-orang yang mengkaji Islam kemudiannya akan berkata Muhammad membunuh. Qatala Muhammadun ashabahu. Muhammad SAW bunuh sahabat-sahabatnya. Kerana orang-orang kafir tidak faham apakah isu nifak. Maka Allah Taala saja yang mengajar kita untuk buat persiapan supaya ada kesiapsiagaan untuk menghadapi golongan munafikun itu. Andai ternyata mereka menyokong orang-orang kafir dengan bukti yang lengkap, maka ada hukuman yang telah kita bincangkan dalam ayat yang lalu. Jadi tuan-tuan, bila kita bercerita tentang nifak ini, tentu setiap kita takut seandainya sifat semikian ada dalam diri seseorang. Arba'un man kunna fihi. Nabi SAW menjelaskan bahawa dalam diri seseorang kalau ada 4 perkara ini, maka dia merupakan orang munafik. Kalau dia punya satu sahaja, maka ada sifat nifak dalamnya. Kalau ada 4-4, maka lagi bahaya. Imam Izzuddin bin Salam dalam kitabnya Al-Qawaidul Kubra menjelaskan bahawa nifak itu ada 2 bentuk. Satu nifak akhlak, satu nifak akidah. Nifak akidah itu yang bahaya seperti yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitulah puak yang menyokong Abdullah bin Ubay bin Salul yang terlibat dalam fitnah terhadap keluarga Nabi Aisyah radhiyallahu anha ketika pulang dari satu perangan yang kita telah bincangkan dalam surah An-Nur itu, Bani Mustalik, di mana Aisyah radhiyallahu anha tertinggal kalungnya. Lalu tanpa disedari rombongan telah meninggalkan beliau. Aisyah mencari kalung itu. Bila dia pergi semula ke tempat dia turun dari Haudaj, iaitu pelana ataupun tempat dinaiki dalam unta itu, dia lihat rombongan tentera telah pergi. Maka dia pun duduk di situ. Datanglah Safwan bin Mu'tal yang telah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tanpa berkata apa-apa kepada Ummu Aisyah radhiyallahu anha, cuma menurunkan untanya untuk kemudahan Aisyah naik dan kemudian bawa pulang ke Madinah. Disaksikan oleh sekalian penduduk Madinah, termasuk golongan munafikun. Lalu mereka telah mengadakan cerita bahawa isteri Nabi ni punya hubungan sulit dengan Safwan bin Mu'tal, sedangkan perkara tersebut tidak berlaku. Maka golongan munafikun ini golongan yang suka mencari-cari kelemahan. Andai ada sahaja perkara yang berlaku di pihak orang Islam, maka dia akan sebarkan. Pada ini munafikun pun ada tuan-tuan. Dia ada Facebook, dia cerita tentang keaiban orang Islam, pemimpin Islam. Kebenciannya kepada pemimpin Islam tu begitu dahsyat sekali. Kalau berlaku pada orang-orang kafir, itu yang musuh Islam, semuanya ditutup. Tapi kalau ada pada orang-orang Islam kelemahan tertentu, maka dia akan highlightkan habis-habisan. Ini lebih bahaya lagi. Dia pun bersekongkol dengan orang-orang tertentu, menampakkan dirinya seolah macam penyokong orang tertentu, sebenarnya musuh yang paling ketat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah munafik akhir zaman. Kalangan munafik yang kecewa ni, maka dia telah hantar cerita tentang ahli-ahli ilmuwan Islam yang ada kat negara kita ke negara lain untuk dipublish dalam artikel majalah antarabangsa oleh orang kafir untuk burukkan orang Islam. Ini munafik tuan-tuan. Puak munafik akhir zaman. Nak buat macam mana? Termasuklah golongan Syiah yang ada kat negara kita. Ini pun satu lagi puak munafik yang ada. Maka tuan-tuan, bagaimana cara untuk menyelamatkan diri kita dari sifat nifak ini? Rumusan daripada apa yang saya lihat dalam kitab Qawaidul Kubra oleh Imam Izzuddin bin Salam, dalam kitab Zadul Ma'ad, apakah jalan untuk langkah-langkah, step-step yang boleh kita ambil untuk mengelakkan kita terjumus dalam sifat nifak, tuan-tuan. Yang pertama sekali, kena berdoa banyak pada Allah SWT. Antara doa yang telah saya ijazah kepada tuan-tuan sebelum ni, Allahumma tahhir qalbi minal nifaq, wa amali minal riya, wa lisani minal kazib, wa aini minal khiyanah, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tuhan, wahai Tuhan, bersihkan hati aku daripada nifak, amalan aku daripada riya, lisan aku daripada bohong, dan mata aku daripada khianah, kerana Engkau lah yang mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam hati seseorang. Sebenarnya asas kepada sifat nifak ni lah bohong, tuan-tuan. Itu sebab kata para ulama muhaqqiqun dan juga hukama, mereka berkata as-sifatul fariqa bainal mu'min wal munafiq was-sidqu. Sifat yang bezakan di antara mukmin dan juga munafik adalah sifat benar. Kalau ada benar, maka mukminlah dia. Kalau tiada benar, maka munafiklah dia. Kerana fa inna asasan nifaqi allazi bunya alaihi al-kazib. Sungguhnya asas kepada sifat nifak dalam diri seseorang adalah suka berbohong. Maka sifat bohong itu adalah asas kepada nifak, kata para ulama. Maka bagaimana cara nak menangani nifak ni? Satu tadi doa. Contohnya doa yang telah kita pelajari. Lagi apa doa?
Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam agamamu, tetapkan hati dalam ketaatan kepadamu. Ini doa Nabi yang paling banyak Nabi SAW ucapkan. Saya dah jawab tuan kan? Ingat lagi ke? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Bagi tuan-tuan yang tak dapat nak catat doa ni, boleh masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Kat situ Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Zawi Ghazali, Ustazah Ummu Fatih ada menyalin nota doa yang kuliah-kuliah yang kita sampaikan, yang kita bincangkan. Masuk tu Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Dalam WhatsApp group dah penuh dah. Masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Cari perkataan sahabat Ustaz Zahzan, nanti tuan-tuan boleh join Baik. Lagi doa yang telah kita pelajari tadi, doa yang paling banyak Nabi amalkan, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam ketaatan kepadamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam agamamu. Yang kedua, sifat yang boleh melindungi kita dan menyelamatkan kita daripada sifat nifaq ni tuan, iaitu kasratu zikrillah. Memperbanyakkan mengingati Allah. Kena ada ingat Allah. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Alhamdulillah, ni sahabat masih ingat. Jadi ingat Allah. Di antara sifat munafik yang Allah nyatakan dalam ayat ini, kita dapat lihat wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tak ingat Allah melainkan sedikit saja. Maka kita orang beriman kena banyak ingat Allah. Jadual yang Imam Ghazali letakkan tu bagus untuk kita amalkan, tanpa mengenepikan zikrullah yang lain. Ada orang tersilap mengatakan Imam Ghazali suruh beramal dengan zikrullah 1000 kali. Habis nak amalkan yang lain tu bila? Jawapannya, amalkan semua, tapi concentration pada hari itu adalah apa yang ditetapkan, dicadangkan. Bukan wajib pun. Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan riadah, mumarasah oleh para aimah tasawuf, ulama tasawuf macam Imam Ghazali. Contohnya macam hari ini, hari Selasa dan masuk Rabu, banyakkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hari Khamis, subhanallah yang azim, subhanallah bihamdi. Hari Jumaat, ya Allah, ya Allah. Hari Sabtu, la ilaha illallah. Hari Ahad, ya Hayyu ya Qayyum. Hari Isnin, la hawla wala quwwata illa billah. Hari Selasa, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Ini adalah kerukunan yang kita amalkan pada hari-hari tersebut tanpa mengabaikan zikrullah yang lain, selawat yang lain, hauqalah, hamdalah, hasbalah dan sebagainya. Baik. Yang ketiga, perkara yang menumbuhkan iman dan juga menyelamatkan kita daripada sifat nifaq. Bila iman itu ada dalam diri, insya-Allah terhindar daripada sifat nifaq, kerana duanya tidak akan wahuma la yajtami'an, keduanya tidak akan berhimpun. Yang ketiga, banyakkan baca kisah para sahabat supaya subur dalam diri cintaan kepada mereka berdasarkan kepada banyak ayat yang menunjukkan tentang kelebihan mencintai sahabat itu adalah sebab suburnya iman. Contohnya dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar, kata Nabi SAW. Tanda iman itu subur adalah mencintai golongan ansar. Ansar siapa tuan-tuan? Para sahabat ahli Madinah lah, yang menolong golongan muhajirin. Begitu juga mencintai muhajirin, kerana Allah menyatakan dalam Quran, laqad radhiyallahu anil muhajirin wal ansar. Allah meridai muhajirin juga ansar. Dan tentulah kelebihan ansar banyak, muhajirin pun banyak. Maka mencintai mereka tanda iman, membenci mereka tanda nifaq, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lagi tuan-tuan, yang keempat, istihdar ad-dararin nifaq. Hendaklah kita menghadirkan dalam diri kita selalu bahaya dan juga implikasi, komplikasi, kesan buruk sifat nifaq itu bila berada dalam diri seseorang, yang telah kita bincangkan banyak sebelum ni, bahawa orang munafik ini tidak diterima amalannya, orang munafik ini berada neraka yang paling bawah. Semua orang munafik ini lebih teruk pada orang kafir. Macam-macam perkara yang boleh kita pelajari. Dan begitulah tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, yang terakhir sekali, selepas kita menghadirkan dalam diri kita rasa bahaya menjadi golongan munafikun itu, kita hendaklah mujahadatun nafs fi an yatahalla bi sifatin hamidah. Kita kena mujahadah untuk memastikan kita berada atas track yang betul, atas jalan yang betul. Anda kita tergelincir, naik balik semula dengan segera. Apakah sifat-sifat munafik yang sangat dibenci oleh Allah yang kita bincang kat sini? Semayangnya malas, ingat Allahnya sedikit, suka mungkir janji, suka bercakap besar, suka menunjuk-nunjuk. Maka sifat-sifat ni kita mujahadah untuk lawan.
Baik tuan ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, beri kepada kita peluang untuk memperbaiki diri. Ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa kita baca dalam hadis-hadis banyak menceritakan kelebihan para sahabat? Tidakkah mereka beramal kemudian mereka tunjukkan kepada orang? Jawapannya tidak. Mereka tak pernah tunjukkan amalan baik mereka. Kalangan mereka cukup takut kalau amalan baik itu diketahui orang. Macam Umar Khattab radhiyallahu anhu yang mendapati Sayyidina Umar berkhidmat pada seorang yang buta, tua yang buta, yang uzur, yang lumpuh. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkhidmat untuknya sejak Nabi hidup sampailah dia menjadi khalifah. Sayyidina Umar bertanya kepada ibu tua ini, tahu tak ibu siapa yang menguruskan ibu? Jawapannya tidak, kita pernah tahu. Dia tak pernah cakap pada aku dia siapa, tapi setiap pagi subuh dia akan uruskan aku macam-macam benda. Maka Sayyidina Umar telah berkata, wallahi Abu Bakrin laqad at'abta al-khulafa alladhina ja'u min ba'dik. Demi Allah wahai Abu Bakar, engkau telah meletakkan satu tradisi yang akan menyusahkan para penggantimu yang menjadi khalifah selepasmu nanti. Kerana perilakunya tidak mau diketahui orang. Kita baca kisah tentang Musa Asy'ari radhiyallahu anhu yang terlibat dalam perang Zatul Riqa'. Pergi berjalan, maka terpaksa menggunakan baju anaknya untuk membungkus kaki daripada luka kepanasan pada pasir yang amat sangat. Kerana tak ada sepatu nak pakai. Mereka tak cerita perkara itu, mereka stop. Tak komplit cerita itu. Maka bila para ulama hadis menguraikan lanjutan mengapa tidak komplit cerita itu, kerana para sahabat bimbang tercerita satu benda yang akan menggugurkan amalan-amalan baik mereka bila diceritakan kepada manusia. Tapi macam mana pula Allah cerita, Nabi ceritakan tentang kelebihan Umar, kelebihan Osman, kelebihan Abu Bakar, kelebihan Abdurrahman Auf. Itu Nabi yang cerita, bukan mereka yang tunjuk. Nabi yang sebut sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi nak kita belajar kualiti-kualiti tu. Tentulah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in tak boleh nak menunjuk-nunjukkan dirinya. Nabi yang menceritakan kelebihan-kelebihan itu atas perintah daripada Allah. Soalannya, kita sama ke macam para sahabat itu tuan-tuan? Sama ke iman kita dengan mereka? Seseorang mereka amat takut andai amalan lakukan itu diketahui orang, amalan-amalan baiknya. Dan Nabi yang ceritakan, bukan mereka yang tunjuk-tunjukkan. Kita pada ini, kita nak supaya orang kenal kita, orang tahu amalan kita, tak payahlah tuan-tuan. Saya menasihatkan kita jauhkan diri kita daripada budaya, culture seperti ini. Tapi kalau kita terlibat di bawah zakat, Baitul Mal, itu memang kita perlu cerita kepada orang. Kita wakil rakyat, kita kena cerita pada orang sebab orang nak tahu apa kita buat. Tapi kalau kita buat daripada kocek kita sendiri untuk kebaikan orang, maka lebih baiklah jangan ditunjukkan kepada orang. Kerana semua para ulama, jumhur, mereka ijma' berkata bahawa amalan menyembunyikan lebih baik daripada menunjuk kepada orang. Anda terpaksa menunjuk itu, anda kita ni mewakili organisasi besar, nak kena amanah, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita untuk diri kita, tunjukkan kepada orang, kita bimbang, ia tidak dinilai oleh Allah. Kerana manusia mula-mula dihimpun di akhirat besok untuk terima hukuman adalah orang yang tidak ikhlas sebelum mahkamah Allah bersidang. Berapa kali telah kita bincang hadis ni, maka mudah-mudahan ini menjadi pedoman untuk setiap kita. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Sama kita tamatkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan nak melakukan akikah, kami di Zan Travel sedia untuk membantu tuan-tuan menguruskannya di Mekah, di Syria, di Yaman, di Sudan, di mana saja tempat yang tuan-tuan pilih. Terlepas di Mongolia pun kami ada buat. Ya, bagi tuan-tuan melakukan ibadah kurban, insya-Allah pada musim ini nanti kami bersedia untuk membantu macam tahun-tahun lepas. Kami bagi keutamaan kepada orang-orang Islam yang susah di Syria dan juga di Yaman. Tapi kalau tuan-tuan pilih nak di Mekah, di Sudan pun insya-Allah kami boleh uruskan. Dan bagi buaya, cikgu-cikgu, guru-guru yang dimuliakan Allah sekalian, kami di Telaga Biru telah menerbitkan buku-buku latihan topikal untuk KBD, KBT, lengkap Alhamdulillah. Itu juga buku-buku amali, buku latihan topikal, soalan peperiksaan, rujukan untuk darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dan kami ada kaedah belajar jawi dengan cepat dan kaedah baca Quran dengan cepat dengan namanya Al-Matin. Kalau tuan minat, tolong dapatkan di www.telagabiru.com.my. Search dalam Safari ke dalam Google ke, www.telagabiru.com.my. InsyaAllah tuan-tuan akan bersua dengan website kami dan tuan-tuan boleh dapatkan secara online. Kami hantar kat rumah. Terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan selama ni. Saya amat bersyukur memiliki orang yang saleh, salihah mendoakan untuk kami dan perjuangan ni. Sekian daripada saya. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah penjagaan kasih sayang rahmat Allah. Atrukukum tahta riayatillahi wa hifzih.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.